COVID Now dilancar kongsi data harian COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis, Aidil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, sindiket pengedaran dadah yang dipercayai bergiat aktif sejak lebih setahun lalu berjaya dibongkar. Dadah jenis heroin yang dianggarkan bernilai 34.1 juta ringgit dirampas dalam serbuan di sebuah stor dekat kawasan perindustrian Bukit Minyak, Bukit Mertajam. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Razarudin Hussein berkata 11 lelaki tempatan termasuk seorang dalang turut ditahan. Kesemua suspek berusia antara 22 hingga 58 tahun itu diberkas dalam 6 serbuan di sekitar Pulau Pinang, Kedah dan Perak pada 3 September lalu. Apabila dibuka oleh pegawai serbuan, awal yang kotak di atas diletakkan peluar jin untuk menutup kepingan heroin base ini, ataupun kita panggil slab lah. Kalau dulu kita panggil slab, heroin base slab. Kita percaya dadah ini datangnya daripada luar negara, daripada negara jiran yang telah masuk ke Malaysia dan cuba dihantar ke Pulau Pinang. Turut disita pelbagai aset serta wang 10 juta ringgit. 8 daripada suspek mempunyai rekod jenayah lampau. Kesemua mereka kini direman 7 hari bermula 4 September bagi membantu siasatan. Pemandu dan kelendan lori ditahan bersama 4,000 kilogram daun ketum di sekatan Jalan Raya Jerai, Kupang, Baling, Kedah pada petang Rabu. Kedua-dua lelaki terbabit berumur 38 dan 20 tahun direman 4 hari sehingga 12 September ini. Ketua Polis Daerah Baling, Superintenden Syamsuddin Mahmat menerusi kenyataan memaklumkan daun ketum terbabit diambil dari pendang dipercayai untuk pasaran di Kelantan dan selatan Thailand. Ketika pemeriksaan di sekatan jalan raya tersebut, polis menemukan 400 bungkusan plastik hitam berisi daun ketum diletak di bahagian ruang belakang lori berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Di Johor, sindiket tipu beli pakej telco dan telefon bimbit tumpas. Ia susulan penahanan 14 ahli sindiket dan pemilik akaun Keldai pada Sabtu September lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata sindiket itu menyebabkan pihak telco kerugian 8.6 juta ringgit. Sindiket membeli akaun Keldai untuk pendaftaran pakej telco dan telefon bimbit serta menggunakan dokumen palsu seperti penyata gaji dan surat pengesahan majikan. Pihak telco hanya menyedari ditipu selepas usaha pembayaran melalui kad kredit yang didaftarkan sewaktu pembelian pakej ditolak bank. Modus operandi yang digunakan oleh sindiket ini adalah dengan menggunakan nama pemilik mule account bagi mendaftar talian telco secara port-in ataupun tukar talian dari telco ke telco lain yang menawarkan pakej talian berserta dengan telefon bimbit. Setelah pendaftaran dan identiti pemilik akaun mule disahkan oleh pihak telco, sindiket akan membuat pembayaran dengan menggunakan kad kredit milik individu lain. Seterusnya telefon dan pakej didaftarkan, diserahkan kepada ahli sindiket. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor. Turut dirampas 24 telefon bimbit, 24 kad ATM serta seunit komputer riba dan tab. Suspek 10 lelaki dan 4 wanita berusia 19 hingga 38 tahun disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Polis masih mengesan dalang dan saki-baki ahli sindiket.
Di Mahkamah Magistrate Alor-Star, seorang ketua pegawai eksekutif dan 3 pegawai kanan syarikat berkaitan kerajaan direman 4 hari bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dana 2.2 juta ringgit antara 2016 hingga 2019. Penolong pendaftar Mahkamah Magistrate Alor-Star Wan Nur Fazilah Wan Ibrahim membenarkan perintah reman terhadap suspek yang berusia 49 hingga 58 tahun itu sehingga 12 September ini. Ia bagi membantu siasatan kes mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Sebelum ini, kesemua suspek ditahan di pejabat SPRM Kedah pada pukul 3.45 petang hingga 4.15 petang Rabu selepas hadir memberi keterangan. Mereka disyaki menyalahguna kuasa dan kedudukan dengan menyalurkan dana GLC berkenaan ke dalam 2 syarikat yang disyaki kesemua suspek mempunyai kepentingan dalam syarikat tersebut. Pengarah SPRM Kedah Datuk Syahrum Nizam Abdul Manap yang dihubungi mengesahkan penahanan dan permohonan reman itu. Saudara, kini data dan maklumat COVID-19 dapat diakses oleh semua pihak. Kementerian Kesihatan KKM melancarkan laman sesawang baharu iaitu COVID Now dengan memaparkan data utama yang lebih mudah difahami dan boleh diakses oleh masyarakat umum. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, ia merupakan platform perincian laporan data harian terkini yang memaparkan kes kematian, status vaksinasi dan jenis vaksin yang akan dikemaskini setiap 12.30 malam. Data yang tersedia di GitHub adalah kes mengikut negeri dan jumlah ujian saringan, kes mengikut kluster, kadar kematian mengikut negeri, kadar penggunaan alat bantuan pernafasan ICU hospital di fasiliti kesihatan awam, data mobiliti peringkat negeri. Saya berharap dengan maklumat dan data yang dikongsikan di GitHub dan juga COVID Now, masyarakat akan mempunyai pemahaman dan kesedaran yang lebih baik berkenaan situasi jangkitan COVID-19 dalam negara. Perkongsian maklumat tersebut dapat membantu bukan hanya KKM, malah rakyat untuk turut sama membuat analisis secara terperinci. Laman web COVID Now boleh dilayari di covidnow.moh.gov.my. Hanya 1.6% atau 302 kes daripada 19,307 kes baharu COVID-19 yang dilaporkan dalam tempoh 24 jam lepas adalah daripada kategori 3 iaitu dengan radang paru-paru, 4 perlu bantuan oksigen dan 5 perlu bantuan pernafasan. Bakinya iaitu 19,005 kes atau 98.4% adalah daripada kategori 1 iaitu tidak bergejala dan kategori 2 bergejala ringan. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara. Setakat semalam, 16.49 juta atau 50.5% daripada populasi keseluruhan Malaysia kini sudah lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19. 64.1% atau 20.94 juta daripada populasi keseluruhan pula telah mendapat sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. 320,452 dos vaksin diberikan semalam menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin setakat ini 37.39 juta dos. Berikut data harian vaksinasi mengikut negeri.
Vaksinasi remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM sedia bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi memastikan ia dapat dilaksanakan dengan cepat dan berkesan. Menterinya, Datuk Seri Rina Harun menerusi satu kenyataan memaklumkan usaha itu dapat membantu mencapai imuniti kelompok keluarga Malaysia dengan lebih meluas. Ibu bapa dan penjaga diminta meyakinkan dan memberi kesedaran kepada anak-anak selain mendapatkan maklumat yang sahih dan tepat mengenai COVID-19. Selasa lalu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memaklumkan 76,400 remaja berusia 12 hingga 17 tahun di Sarawak menjadi kumpulan pertama menerima vaksin COVID-19 di negara ini. Hampir 70% penduduk di perkampungan orang asli di Hulu Selangor telah lengkap menerima vaksin COVID-19. Pelaksanaan program bantuan outreach membabitkan komuniti itu dijalankan dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Selangor dan Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakawa. Menurut Pegawai Kesihatan Primer PKD Hulu Selangor, Dr. Nurul Huda Hamzah, menerusi program itu juga 60% penduduk di perkampungan orang asli diserendah menerima dos vaksin kedua. So, untuk hari ini yang total kita akan vaksin ialah seramai 191 orang. So total yang telah divaksin untuk kampung ni roughly dalam 50 to 60% lah. So ada lagi lebih kurang 40% tu statusnya masih tak diketahui lah. Kita akan follow up nanti tengok macam mana lah. Bagi kampung orang asli, kalau ada kes-kes yang terlantar di rumah, kita memang tim kita akan pergi untuk beri vaksin di rumah lah. Itu untuk bagi kes-kes yang terlantar lah. Kiranya lah orang-orang kampung orang asli sini tak ada masalah apa-apalah. Jadi dia orang ucap terima kasih pada pihak kerajaan ambil berat di kampung orang asli Hulu Melaka Sandar daerah Hulu Selangor ini. Rasa lega sebab dah lengkap dua sebab boleh dine in, boleh ke mana-mana, boleh senang lah. Sebelum ni kan rasa ragu-ragu lagi sebab tak komplit, jadi rasa takut. Sekarang dah lengkap, rasa tenang lah. Sementara itu, pemberian vaksin bagi perkampungan orang asli di Hulu Langat dijadual selesai 25 September ini. Polis Johor akan membuat operasi pematuhan SOP dan pemantauan berterusan bagi memastikan masyarakat mematuhi SOP Pelan Pemulihan Negara. Sehingga kini 600 pasukan pemantauan dan pematuhan digerakkan di negeri itu. Termasuklah ini yang mungkin dah setengah kedai boleh dine in kan. Pekerja dah ambil vaksin 2 dos. Mungkin ada daripada kalangan masyarakat pun dah ambil 2 dos. So kita akan buat pemeriksaan secara mengejut tuan-tuan di premis penjagaan dan sebagainya. Beliau berkata demikian semasa sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor, Johor Bahru. Jelasnya, semua operasi masih dilaksanakan dengan ketat walaupun sekatan jalan raya SJR di negeri ini berkurang. Saudara, krisis bekalan air di Kuala Nerus dan Kuala Terengganu yang berlarutan sejak 23 Ogos lalu mulai pulih hari ini. Ia sekaligus memberi kelegaan kepada lebih 150,000 penduduk di 2 daerah terbabit. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Kemudahan Awam, Utiliti dan Teknologi Hijau Negeri, Dr. Mamat Putih berkata 96% daripada pengguna terjejas sudah mula menerima bekalan air awal pagi tadi. Manakala baki 4% pengguna yang meliputi lebih 1,220 keluarga yang berada di hujung kawasan agihan menerima bekalan air malam ini.
air bersih telah berjaya disalurkan melalui pengaktifan sebahagian loji rawatan air Bukit Berapi dengan keupayaan 60 MLD melalui muka saut Pulau Bahagia. Keupayaan penuh loji itu adalah 120 MLD yang akan dijangka siap pada Mei 2022. Sementara itu, kerja membaiki jajaran paip Bukit Berangan yang pecah di dasar Sungai Terengganu masih giat dilaksana dan berjalan mengikut jadual. Katanya, jajaran paip tangki utama Berangan itu akan menjadi alternatif kepada bekalan air bersih dari LRA Bukit Berapit di masa akan datang bagi mengurangkan risiko berlaku semula krisis air. Industri halal Malaysia merupakan ciri utama dalam pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pemulihan industri berkenaan memainkan peranan dalam menjamin ketahanan ekonomi negara yang majoriti penduduknya adalah beragama Islam. Teks ucapan Perdana Menteri dibacakan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali pada Persidangan Perniagaan Halal Sedunia 2021 secara maya. Perbadanan Pembangunan Industri Halal HDC yang bertanggungjawab meneraju pembangunan industri halal memperkenal rangka kerja di bawah Pelan Indo-Industri Halal 2030. Ia berperanan mengukuhkan pembangunan industri halal negara bagi tempoh 10 tahun akan datang dan membantu usahawan meneroka peluang perniagaan baharu di pasaran domestik dan antarabangsa. This platform will act as a bridge between entrepreneurs and industry stakeholders, uniting them under a single halal ecosystem. The focus will be on MSMEs who will be able to access programs, services and facilities aimed at helping them to become active participants in the halal ecosystem. Belanjawan 2022 disifatkan sebagai bajet pemulihan negara untuk melengkapkan reformasi jangka panjang kerajaan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Pertama kali dalam sejarah negara, kerajaan menerbitkan kenyataan pra-bajet dan 4 kertas konsultasi awam bagi penyediaan belanjawan tahunan negara. Improvement of the government procurement policy for local goods and services and procurement policy for the Bumiputra, improvement of cash assistance programs, review of tax incentive and drafting of the Fiscal Responsibility Act. In this respect, I look forward to hearing your thoughts and suggestions as we craft what may be the most important budget in the history of our nation. Ke arah itu, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan perlu memainkan peranan membantu pertumbuhan ekonomi negara. Beliau berucap pada sidang kemuncak Pelan Pemulihan Negara secara maya. Agenda transformasi Parlimen perlu merangkumi aspek tadbir urus keuangan yang bebas dari campur tangan mana-mana pihak. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim berkata hal tersebut penting ke arah memperkukuh kewibawaan badan legislatif tertinggi negara. Dalam soal keuangan dan pentadbiran, kerana sudah tiba masanya Parlimen menentukan kaedah keuangan sendiri dan bagaimana ia hendak membelanjakan keuangannya. Parlimen bukan jabatan. Parlimen ini perlu bebas daripada cengkaman mana-mana pihak. Beliau berkata demikian dalam upacara mengangkat sumpah di Dewan Negara. Terdahulu, 6 senator baharu dilantik mengangkat sumpah hari ini. Kesemua mereka adalah pertama kali dilantik, termasuk Dr. Wan Martina Wan Yusof, Datuk Aziz Sitin, Datuk Johannes Abdul Aziz, Aziz Arifin, Serwandi Saad dan Farlina Siddiq.
Dr. Wan Martina merupakan pilihan Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan yang berkuat kuasa mulai 24 Ogos lepas hingga 23 Ogos 2024. Manakala Datuk Aziz dan Datuk Johannes adalah pilihan Dun Pahang yang berkuat kuasa pada 25 Ogos lepas hingga 24 Ogos 2024. Aziz dan Serwandi pula dipilih Dun Perlis yang berkuat kuasa 26 Ogos lepas hingga 25 Ogos 2024. Sementara Fadlina merupakan pilihan Dun Pulau Pinang yang berkuat kuasa pada 1 September lepas hingga 31 Ogos 2024. Majlis berlangsung dalam keadaan mematuhi prosedur operasi standard SOP. Kesiapsiagaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Labuan terus diperkasa untuk memastikan keselamatan perairan terus dipelihara. Komited meningkatkan keupayaan anggota dan aset pelbagai program latihan disusun atur bagi memastikan operasi lancar susulan musim tengkujuh. Usaha turut diambil bagi meningkatkan keupayaan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR di perairan pulau itu. Laporan wartawan Harje Wendy Jack. Selaku agensi utama dalam tugasan mencari dan menyelamat melibatkan insiden maritim, simulasi latihan Internal Search and Rescue Exercise ISAREX 2021 APMM Zon Maritim Labuan bertujuan untuk kesiapsiagaan bagi menghadapi situasi kecemasan atau bencana melibatkan kawasan perairan Labuan. Pengarah APMM Zon Maritim Labuan, Kapten Maritim Nudin Jusoh berkata, latihan dilaksana di perairan Brunei Bay sekitar 5 batu nautika dari Labuan. Dan latihan ini bertujuan juga untuk memberi kecekapan kepada anggota, memandangkan musim sekarang musim hujan dan kita menjangkakan takut ada berlaku kejadian-kejadian yang memerlukan bantuan kita di laut. Jadi kita dah melatih anggota untuk kecekapan ke arah itu. Senario latihan yang mereka lalui melibatkan kebakaran bot nelayan berpunca daripada tong simpanan petrol akibat nyalaan api rokok. Insiden mengakibatkan seorang daripada nelayan meninggal dunia ketika cuba memadamkan api, manakala dua lagi berjaya menyelamatkan diri dengan terjun ke laut. Pihak kapal telah melaksanakan operasi menyelamat mangsa dan naik ke kapal sebanyak 2 orang. Dan kita telah melapor kepada MRSC di Kota Kinabalu untuk search SAR diaktifkan. Dan apabila SAR diaktifkan, kita arahkan bantuan daripada nelayan-nelayan dan juga kita punya ada satu bot lagi untuk melakukan search di kawasan tersebut. Susulan insiden itu, aset jabatan dikerah ke lokasi kejadian untuk membantu memadamkan kebakaran dan seterusnya melaksana operasi menyelamat. Dalam mengimplementasikan MKN 20, iaitu agensi yang melaksanakan search and rescue di laut. Dalam masa yang sama, kita melatih anggota-anggota sama ada untuk melaksanakan tugas search and rescue ni. Dan kebetulan kita punya aset yang ada ni adalah aset yang memang akan terlibat dengan search and rescue. 58 anggota terlibat dalam latihan tersebut selain sebuah bot Jabatan Kerja Raya JKR, bot peronda kilat 40 dan kapal maritim KM Adil. Pihaknya juga merancang satu sesi latihan bersepadu melibatkan beberapa agensi dalam meningkatkan kerjasama serta berkongsi kemahiran agar operasi SAR akan datang berjalan lancar. Bukit Samadinaki, Lurah Samadi Teruni, perumpamaan yang sesuai untuk mengajak semua pihak berganding bahu bersama-sama menjaga keselamatan dan kesejahteraan tidak kira di laut maupun di darat. Selain mengajak orang ramai untuk peka akan kejadian sekeliling dengan menjadi mata dan telinga untuk menyalurkan maklumat tentang sebarang kejadian kecemasan. Harje Jack, Berita RTM. Beralih ke sukan.
Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menggantung 4 pegawai perlawanan yang mengendalikan aksi Liga Premier Kelantan FC menentang Negeri Sembilan FC di Stadium Sultan Muhammad keempat pada 27 Ogos lalu. Setiausaha Agung FAM Muhammad Saifuddin Abu Bakar dalam kenyataan hari ini memaklumkan hukuman selama 3 bulan itu berkuat kuasa serta-merta. Menurut beliau, keputusan itu diputuskan menerusi mesyuarat jawatankuasa pengadil FAM kali kedua bagi penggal 2021-2025 secara dalam talian yang dipengerusikan oleh Timbalan Presiden FAM Dato' S. Sivasundaram. Tambah Muhammad Saifuddin, hukuman yang dikenakan itu juga dibuat selepas FAM menilai dan meneliti insiden berkenaan secara menyeluruh. Dalam masa sama, mereka diwajibkan menyertai program menambah baik prestasi yang dikendalikan oleh Pegawai Pembangunan Pengadil Negeri dan Pengurus Pembangunan Pengadil FAM. Sebelum ini, Negeri Sembilan FC dilaporkan menghantar bantahan kepada Liga Bola Sepak Malaysia kerana tindakan Kelantan FC melakukan pertukaran pemain sebanyak 4 kali ketika aksi di Kota Baru. Ini berita gembira yang bakal menanti pemain badminton negara andai berjaya menghuni kelompok 10 terbaik dunia. Persatuan Badminton Malaysia BAM hari ini mengumumkan tawaran gaji lumayan kepada mana-mana pemain andai berjaya mencapai kedudukan tersebut. Menurut Presiden BAM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria, pihaknya sedia meneliti semula skim pemberian gaji membabitkan atlet dan jurulatih yang berjaya menghuni kedudukan terbaik dunia. Lebih menarik, mereka bakal ditawarkan kenaikan gaji 100%. We are actually looking at the bonuses for quarterly, including players and the coaches, and the salary of the players. For instance, I am thinking about 100% increase in the salary of the players and the bonuses if they meet within the bracket of top 10. For example, if you are earning 15,000 now, if you are top 2 in the world, you soon get 30,000 a month. Just imagine, you know. So but we also maintain some status quo of some of the, because why? We just want to make sure that our players are all fighting for the top 10 bracket. Beliau berkata demikian selepas majlis pemberian insentif kepada pemenang pingat gangsa Tamasya Olimpik Tokyo 2020, Aaron Chia Soh Wui Yik di Akademi Badminton Malaysia hari ini. Beralih ke hoki, kepakaran 2 pemain senior skuad projek khas hoki wanita kebangsaan Nuraini Abdul Rashid dan Fatin Syafiqah Muhammad Sukri kini ditagih kelab di England bagi mengharungi kempen Liga Hoki Premier England dan Liga Hoki Eropah EHL 2021. Mereka berdua bakal menyertai kelab hoki East Grinstead selama sebulan. Ini juga akan menjadi penampilan ketiga Nuraini Rashid bersama East Grinstead dan yang pertama buat Fatin Syafiqah yang sebelum ini pernah menyertai kelab hoki Butterfly Roma di Rome, Itali pada 2018. Bagi Nuraini, dia amat bernasib baik dapat bersama kelab yang turut diwakili beberapa pemain terkemuka dunia. Dalam masa sama, mereka berdua turut berazam untuk membantu pasukan Eropah tersebut menamatkan saingan di kedudukan terbaik pada musim ini. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Sebagai keluarga Malaysia, marilah kita berganding bahu memulihkan negara daripada ancaman pandemik COVID-19. #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Saya Nurul Alis Aidil Akbar mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia.